Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan keempatnya mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya wajib bersalahan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya bagi segala yang baharu pada sedia kala dan sentiasa. Maknanya tiada suatu benda yang menyamai dengan zat Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa, dan tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Maka ia bukan jirim, iaitu suatu yang memenuh lapang sebesar zatnya, dan bukan ia jisim yang latif seperti cerah dan zulmah dan cahaya, dan bukan ia jauhar firid, iaitu suatu benda yang halus yang tiada menerima bahagi, dan bukan ia arad, iaitu sifat yang berubah-ubah yang tiada sah terasing daripada jirim, seperti warna putih, kuning, gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda, tua dan lain-lainnya daripada tiap-tiap sifat a'rad, dan bukan ia pihak. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia semata, pemberian daripada dia semata-mata masih melangsungkan keberadaan kita sampai ke saat ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidupkan kita selepas dimatikan kita malam tadi. Dia bagi lagi dan meneruskan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah, dia bagi nikmat hayat ni continuously, tak putus-putus. Ibarat macam keliling kita ada barang elektrik, arus sentiasa mengalir. Macam itulah nisbah tubuh kita. Setengah bagi misal, Allah Subhanahu Wa Taala mengalirkan limpahan kurniaan pemberian dia tak henti-henti, tak henti-henti. Nisbah tak henti-henti itu bandingan nak faham macam mana arus elektrik. Alhamdulillah, dia berikan macam-macam nikmat tak henti-henti, tak terputus-putus langsung kepada kita, bermacam-macam. Besar dia beri nyawa, dia beri akal, dia beri kita boleh ada perasaan, boleh ada kehendak, boleh ada keupayaan, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Semua adalah limpah kurnia daripada dia belaka. Alhamdulillah, syukur kita dapat berada dalam keadaan taat, dijauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, dia bagi pula kita haloba untuk terus nak meningkatkan prestasi kita sebagai hamba dia. Dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dia bagi hidayat pada kita untuk mengaji, haloba, tamak, untuk belajar, faham, untuk zikir, selawat, untuk terus mujahadah agar hidup kita boleh mencapai matlamat. Ya Allah Ta'ala akan sentiasa ditaat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan diingat.
InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman. Kita nak sambung ni dari kalian sifat keempat ikut tertib yang kita biasa dengar, yang masyhur: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Bab mukhalafah lil hawadis ni ialah antara bab besar untuk nak kenal pasti perbezaan antara Allah dan makhluk. Prinsip awal lagi kita dah belajar daripada bermula wujud Allah Ta'ala, wujud makhluk berbeza. Pasal apa berbeza? Pasal Allah ilah, tiada yang jadi ilah melainkan hanya Allah. Makhluk takkan ada sifat uluhiyah. Makhluk mesti sifat makhlukiyah, sifat makhluk. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Tak dapat tidak, mesti nak kenal Allah dengan kenal sifat makhluk. Lepas tu apa ciri-ciri yang khas sifat makhluk? Yang ni adalah makhluk punya, bukan sifat Allah Ta'ala. Apa yang memang ada pada makhluk, yang tu adalah cermin untuk kita nak tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa ciri dan sifat makhluk. Dengan keadaan nafs dia, kalau nak sebut sebagai teras untuk membuat perbandingan antara makhluk dengan Allah, Khalik makhluk ni, teras dia adalah la ilaha illallah. Panjang umur jumpa nanti, kalau kita pernah belajar kitab-kitab lain, kalau pernah dengar pengajian, antara rumusan la ilaha illallah ni la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu. Allah Ta'ala ni, kita nak faham sifat dan ciri ketuhanan dia, mestilah dia tak hajat pada satu. Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Dia tak hajat pada satu. Dengan bahasa pendek, isyarat pada Quran, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamida. Manusia, makhluk semua ni fakir ke Allah Ta'ala. Allah ghani. Fakir mesti berhajat pada ghani. Terjemah ghani ni kaya. Setiap yang miskin, fakir, fuqara mesti berhajat kepada aghnia, kepada ghani, kepada orang-orang kaya. Dan zat yang memang kaya yang Allah Ta'ala. Dan kaya Allah Ta'ala dengan mana tak hajat pada satu. Pasal dia kamil. Tu teras faham tu. Dan dia adalah ayat-ayat muhkamat untuk jadikan sebagai satu neraca penimbang, sebagai measurement, sebagai kayu ukur, sebagai parameter untuk kita mengenal pasti apa sifat Allah, apa sifat makhluk. Satu ulama kita dia tolong jelaskan dah kat kita dengan kitab yang umpama kita duk baca, supaya memudahkan kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Jangan ada kesilapan bab tauhid sama sekali. Jangan ada kesilapan bab pahaman ke Allah Ta'ala dan pahaman ke makhluk sama sekali. Jangan mentuhankan makhluk dan jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Itu prinsip. Jangan mentuhankan makhluk. Jangan sampai makhluk diberikan sifat Tuhan. Lepas tu terbalik pula, jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Jangan pula Allah bersifat makhluk. Kalau saya ngaji, benda besar salah kita tak mana? Tengok, memakhlukkan Allah Ta'ala. Macam mana memakhlukkan Allah Ta'ala? Allah ada pihak, Allah ada anggota dan juzuk, ada muka, ada tangan. Walaupun ada orang yang sewil tu, dia orang kata pahaman ni pahaman kayangan. Pahaman kayangan. Pahaman kayangan ni pahaman Cik B ya. Cik B ke banyak dekat negeri kayangan. Dia orang kata pahaman kayangan. Tak faham tanya lain. Saya pun baru faham istilah tu. Saya ingat apa benda kayangan-kayangan. Rupanya pahaman Cik B apa? Cik B Pak Wahab lah. Mengapa pahaman kayangan ni?
pahaman kayangan cakap dia macam bagus tapi bodoh. Dia kata apa? Dia kata Allah ada muka, ada tangan, tapi bukan anggota. Kata dia, ada muka, ada muka tangan lah. Terus saya tanyalah macam-macam. Allah ada muka, ada tangan. Sudah, kata dia. Lah, kaedah kita, arti yang dia ulama kita ajar supaya jangan sama sekali memahamkan ke Allah Ta'ala ni dengan pahaman makhluk. Memahamkan dia ada atas, dia ada muka, ada tangan, yang ni memakhlukkan Allah Ta'ala. Allah naik, Allah turun, ni memakhlukkan Allah Ta'ala. Di sebaliknya tu kesalahan-kesalahan akidah kita sini ya. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita dengan dapat faham ahli sunnah wal jamaah ni, memakhlukkan Allah Ta'ala ni, alhamdulillah. Tutup guru para ulama kita dah lama dah terima Islam di Nusantara ni, mereka telah ajar dengan ribuan kitab yang telah mereka karang bab akidah ni, menyebabkan terpeliharanya kita dan ada protect shield kita daripada menerima pahaman-pahaman yang pahaman Cik Wahab, pahaman-pahaman kayangan ni. Masa kayangan tu bunyi pelik sikit kan. Ustaz tak saya dengar. Saya pun tak saya pakai. Hari ni mau sebut katanya. Menggunakan pahaman-pahaman dan memahamkan ketuhanan dengan pahaman Wahabi ni. Memahamkan bertempat, berjuzuk, beranggota, naik turun, berpihak. Subhanallah. Yang ni adalah sifat makhluk. Pasal memahamkan bermuka bertangan, memahamkan Allah berbilang dari sudut zat dia. Zat dia berjuzuk beranggota ada mana? Walaupun dia kata Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, tapi bukan juzuk dan anggota. Dia kata, saya bukan kata Allah Ta'ala ada juzuk anggota, tapi Allah Ta'ala ada tangan dan ada muka. Okey tak? Orang gila cakap itu. Seolah-olah dia kata apa? Saya bukan makan nasi, saya cuma telan. Saya telan nasi, masukkan ke dalam rongga, tapi saya bukan makan. Dia kata. Dia faham saya cakap apa? Itu lah. Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata, tapi yang selayaknya, yang ni bukan anggota, tapi ada muka. Pelik ke Wahabi ni, cara dia faham tu. Yang ni kaedah kita ulama bagi sepadan lah. Yang ni istilahnya pahaman ni dipanggil memakhlukkan Allah Ta'ala. Sedangkan la ilaha illallah ni Allah ghani. Antara makna la ilaha illallah ni Allah istighna an kulli ma siwahu, dan makhluk semua mesti muftakiran ilahi kullu ma adahu. Makhluk mesti prinsipnya sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Allah tak hajat kepada apa-apa. Yang tu sipir besar, yang dia adalah ayat muhkamat. Yang saya kata, untuk kita nak faham ketuhanan ni, kalau nak guna metodologi berfikir, mesti itu sepadan dia. Orang yang akal waras memang dapat jaga sepadan ni baik-baik. Alhamdulillah. Dan antaranya Allah Ta'ala dah pelihara kita dengan dijadikan para ulama yang mengarang beribu-ribu kitab, yang kita pula walaupun kadang tak pernah belajar khas, tapi dah diajar kat kita Allah apa tergambar dalam fikiran kita, nafikan itu adalah Allah Ta'ala. Pasal tergambar, terlihat, terlintas saja tu pun, yang tu pun dah salah lah. Duk terbayang, oh Allah Ta'ala macam ni, oh Allah Ta'ala cerah, oh Allah Ta'ala ni bagi kita, Allah Ta'ala ni nur, oh dia cahaya, oh cahaya yang layak selayaknya dengan dia, oh cahaya macam ni, jangan fikir panjang-panjang, Allah cahaya, oh salah faham itu. Maka apa terlintas, ada tasawur, ada gambaran, ada lintasan hati, membayangkan Allah Ta'ala seolah-olah macam boleh kenal dia hakiki. Oh hak ni semua pahaman sesat. Pahaman sesat. Dan pahaman sesat ni pahaman Wahabi. Tak faham pahaman Wahabi, pahaman kayangan. Kenapa sebut kayangan? Pasal banyak di negeri kayangan. Ramalan ni ada pula istilah baru, pahaman ni dah berjangkit ke apa? Ke Serambi Mekah. Serambi Mekah dulu memang macam mana Mekah dulu. Dulu tu zaman sahabat kan, ikut ahli sunnah wal jamaah. Dan Serambi Mekah juga zaman ni
Dia Islami Mekah lah ni. Kalau Mekah ada Wahabi, Islami Mekah lah ni pun dah faham jadi Wahabi lah. Tak faham sudah, hanya lain lah tu. Panjang tu kalau saya syarah tu kan, yang tu sebab nyindir-nyindir je tu. Nyata kita nak sebut ialah prinsip nak faham mukhalafah ni, dia punya parameter dia, kayu ukur dia apa? La ilaha illallah. Supaya jangan ada kita faham apa, istilahnya memakhlukkan Allah Ta'ala. Salah. Yang ni kita nak faham mukhalafah ni. Ada bab nanti kita semak pula satu kesalahan lagi, apa dia? Mentuhankan makhluk. Itulah satu hal. Mentuhankan makhluk, kesalahan ni tak mana? Yang makhluk sepatutnya fakir, tapi kita duk rasa makhluk boleh memberi sesuatu. Itu kesalahan. Kita ni kalau tak mengaji betul-betul, dua-dua kesalahan ni ada kat kita. Fahaman kayangan satu, kayangan bengongan satu. Bengongan. Bengong tak mana? Dan meletakkan dan memahamkan makhluk macam mana kita duk proses adat dan berulang, duk tengok makhluk ni macam ni, kita iktikadkan inilah kebolehan dan keberadaan hakiki ada pada makhluk. Ni masalah tauhid. Satu fahaman ni, fahaman bengong tak mana? Contoh mudah saya selalu sebut, kita lapar makan, bodoh ni ada kat kita, yang ni banyak lagi kat kita yang ni. Pasal kita tak dapat didikan khas dalam bab ni. Kita sangat lemah dari segi fahaman untuk merasakan makhluk ialah makhluk adalah fakir, Allah lah penunai hajat, Allah saja yang ghani, Allah saja tempat bergantung, makhluk hanya laluan. Fahaman ni nak hilang dia kat kita. Saya tak kata kat tuan-tuan, saya dah mengaji pun saya rasa nak bagi meleburkan rasa kebergantungan pada makhluk, yang ambil makhluk sebagai laluan, letakkan makhluk di tempat makhluk, tak ada langsung ada perasaan istilahnya bertuhankan makhluk, mentuhankan makhluk ni kita ada pahaman Tuhan tak mana? Dari sudut merasakan makhluk dia boleh memberi sesuatu kat kita. Bahkan sepatutnya makhluk hanya laluan. Ni cerah ni, makhluk laluan, Allah cerah kita melalui matahari. Matahari itu laluan bagi cerah. Nyawa saja kita boleh hidup, Allah hidupkan kita dengan roh. Allah yang bagi hidup, laluan dia roh. Bukan roh tu hidup sendiri, bukan. Lapar kita makan, bukan makanan mengenyangkan kita. Bukan lapar bukan makanan mensihatkan kita. Allah sihatkan kita, Allah kenyangkan kita. Sambung. Laluan ni makanan, laluan ni minuman. Sakit, cari obat, sembuh. Macam mana? Allah sembuhkan kita. Ubat, laluan. Hafal metod mesti. Ilmu mesti dihadam. Nak dapat mesti. Yang tu kalau saya kata, yang ni susah. Pasal kita tak dididik daripada kecil untuk apa-apa pun Allah. Tapi saya sendiri yang bab pahaman kayangan ni alhamdulillah daripada kecil dah dapat pahaman apa terfikir, apa terlintas dalam fikiran, maka Allah Ta'ala bukan macam tu. Subhanallah, apatah lagi memahamkan dia di atas, dia di bawah, dia turun, dia naik, dia berjalan. Subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala sakit, dalam hadis kursi ada kan? Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Subhanallah, alhamdulillah. Masing-masing tak sama dengar saya sebut. Saya hak tu alhamdulillah tak pernah langsung. Alhamdulillah. Tambah mengaji pula cara detail satu-satu, alhamdulillah tak ada langsung bab ni. Alhamdulillah. Yang jenuh nak berbetul ni. Saya tunjuk belah kanan ni. Apa dia? Pasal mesti letakkan parameter yang betul. Allah ni ghani, makhluk ni fakir. Mesti. Jangan kesalahan tauhid ni apa? Memakhlukkan Allah. Tu salah. Memakhlukkan Allah ni tak mana?
memahamkan dia berjuzuk, memahamkan dia bertempat. Ni kita nak tengok tamu khalafah sini. Lagi tak mana kesalahan pula mentuhankan makhluk. Makhluk boleh beri sesuatu. Antara makhluk tu apa? Aku. Kalau tak ada aku dalam kampung ni, apa jadi tak tahu. Kalau aku tak jadi Perdana Menteri, aku tak bagi bantuan ni, habis semua kebula. Kalau aku tak istiadat darurat, takkan terkawalnya Malaysia. Contohlah rupanya darurat lagi teruk. Tak faham sudah. Panjang tu kalau saya syarah lagi yang mendatang tu kan. Macam mana pun kalau hebat sekali pun macam mana ada kat kita, macam mana? La haula wala quwata illa billah. Apa yang ada ni hadza min fadli rabbi. Waktu kalau sakit makan ubat, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit dia yang sembuhkan. Tu ubat tu apa? Laluan. Nisbah Allah dia boleh bagi sembuh kita tanpa ubat. Tapi di atas perjalanan proses taklif, sabak musabak. Macam mana? Lapar pergi makan, dahaga pergi minum, sakit pergi cari ubat, ngantuk pergi tidur, bodoh pergi ngaji. Itu dia punya bahasa dia. Kan? Tapi bila bodoh ngaji pula sungguh, ngapal, tekun, tulis, muzakarah, mutalaah, muhasabah, macam-macam apa aktiviti sepatutnya kita buat, tulis, mengulang apa, itu tak dapat. Macam mana? Allah bagi dapat. Itu semua jalan, laluan untuk dapat ilmu. Yang bagi pandai kita sama Allah. Mesti betul tauhid, jangan sampai mentuhankan makhluk dan jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Dua-dua kena jaga. Kalau pahaman kayangan tu awal-awal dah out. Pahaman makhluk pun lagi out. Rasa saya lagi out. Tambah pula saya tak tengok orang video, tapi saya duk tengok komen kan. Ada pahaman-pahaman kayangan tu, orang kuat memang lah kan, bagi komen tentang bendera putih. Alah bengong. Tu saya kata bengong. Saya tak tahu, pelik. Semalam pun saya buat macam ni lah kan. Awak lah ada orang yang bodoh, tak kerti, tak faham bendera putih tu. Saya bodoh-bodoh saya pun saya faham lah bendera putih tu. Ada orang kata, apa bendera putih? Kita kata dia, kalau ada masalah, cara faham tu salah. Maksudnya dia tak faham proses sabab musabab. Dia tak akidah Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala selamatkan, itu hal. Tapi dia kata ikhtiar dengan bendera putih itu seolah-olah gunakan bendera putih itu putus asa. Saya kata bengong, bodoh. Itu yang kata kita kalau belajar dengan cara yang betul, memang boleh nampak sangat cara berfikir orang-orang yang keliling kita ni pelik-pelik. Kita tengok apa saya nak sebut tadi. Dia kata kita kalau ada kesusahan apa dia, baik kita ambil video sembahyang hajat, Allahu Akbar, betul tulis nombor akaun. Saya buat macam tu buat mana? Sembahyang hajat pun nombor akaun. Baik pun dia putih tu. Telefon lah pusat-pusat. Jadi maksudnya boleh lah telefon pergi pusat bantuan ni Malaysia, Singapura, Ipoh, Kuala Kangsar, Lenggong, contoh lah kan. Kan tak boleh. Tayar pancit macam mana? Sembahyang hajat tu buat nombor akaun. Buat nombor akaun lah. Bantuan tayar pancit, lokasi hantar lokasi. Macam tu. Macam mana? Nombor akaun memang tak betul, saya terlajak silap tu. Tayar pancit pergi jalan tu ampar sejadah, Allahu Akbar. Dari sudut bagus tu, tapi bukan semestinya nak minta pertolongan tu ampar sejadah semayangnya tu kan. Sebut macam mana? Memang boleh buat macam tu, memang sangat baik lah. Memang sangat baik lah. Tapi kalau ikut atas kita bicara bab akidah ni, tu yang kata akidah mesti betul. Tayar pancit atas jalan sabab macam mana? Tengok tayar spare, contohlah kan. Okey. Jadi pergi buka bubuh tukar saya spare, betul tak betul? Betul lah, tu termasuk dalam ikhtiar kan. Tengok tayar apa elok tukar. Pula tu ada orang berhenti tolong pula pasang tayar. Macam mana?
Alhamdulillah. Siapa tolong? Allah. Ni apa? Laluan. Oh, salah. Sama ada kita yang tukar, orang tolong tukar, ataupun minta bantuan orang tukar, semua proses-proses yang istilahnya hukum sabab musabab, dia ialah jalan untuk menghasilkan apa yang sepatutnya kita kena buat, sama ada jalan taklifi ataupun atas jalan adi, atas jalan faktor-faktor sabab alami. Yang tu lama saya sebut kata kan. Yang ni kena pakai ubat. Ubat ni kerana ada, sama ada pakai faktor saudak ke madu ke, contoh faktor alami, sama ataupun dia faktor sababi, ikhtiari. Apa dia? Saya pancik buang angin. Apa? Tengok saya spare pun tak ada angin, macam mana? Tahan orang misalnya. Tak pun buka bonet kereta, tak buka lampu hazard tu, apa lampu kuning tu, ten. Maksudnya bagi tahu ke orang kita dalam kecemasan. Tak ada pun ambil yang segitiga tu, yang merah tu, tambah malam pula kan, apa letak belakang kita. Tak ada pun nampak pokok, ambil kepak bubuh tepi. Apa tu? Tu isyarat-isyarat yang ada hukum, istilahnya proses adat, kebiasaan yang biasanya itu lama-lama untuk menunjukkan kita dalam kecemasan. Boleh? Betul macam tu kan? Itu salah ke? Kereta mati, duduk kat selekoh pula, ambil pokok kepak orang itu ke semuanya hajat. Kita dalam kesusahan gitu. Kau dah buah pokok untuk sembahyang hajat, macam mana pun nak sembahyang hajat, tak adalah kata haram dan salah tu, tapi menyalahkan, ambil pokok kepak pergi bubuh kat belakang kereta, takut kereta belakang entang kita tak nampak kita. Muskil sikit tu. Manusia ni kadang ni pelak ni tu, pelak. Nampak? Saya guna bahasa pelak. Takkan meniaga salah. Meniaga salah orang dia. Tak ada duit bukan meniaga, tak ada, minta kat orang Taala. Bab ketuhanan, bab sabab. Dua perkara yang memang istilahnya tak berpisah. Ada bab istilahnya dengan makhluk, ada takluk zahir yang kita kena buat. Dalam bab batin, dalam bab hati ada takluk batin yang kena ada wajib hubungan dengan Allah Taala. Allah hadan Allah ila siratal mustaqim. Yang tu yang kata kena belajar tu. Kita kadang tak dapat pelajaran betul-betul, tu yang jadi haru tu. Jadi haru, memang haru. Dan dia bukan haru biasa, dia haru biru. Tambah dulu pula dia orang kata haru biru, memang biru ni haru. Dia orang sambung ayat macam tu lah kan. Dan memang kita tengok biru tu memang masih haru lagi. Memang haru ni. Bukan saja biru tu haru, nampak hijau pun biru, haru biru. Hijau pun haru biru lah. Itu kalau nisbah sikit lagi kita buat nilaian apa. Esok tak tahulah pilihan raya memang akan jadi ke nanti kan. Habis darurat apa kan. Agak-agak orang nak pilih siapa. Biru tak boleh pakai. Yang kencing tu satu dah orang tak pakai. Esok semua orang kata apa, fed up, apa lagi istilahnya apa, menyampah lah tengok siapa yang ada keliling ni. Semua tak boleh harap. Yang ni kira nak jadi Perdana Menteri. Yang ni dah memang DAP babi. Bopui bahasa itu. Yang biru haru biru memang duk haru biru. Yang hijau apa tengok penting lah. Kan? Contoh lah kan dengan saya buat. Siapa yang esok nanti jadi pemimpin, siapa pilihan raya nak pilih siapa, mesti ada parti. Parti itu lah, parti kepala otak bengong tu lah yang duk ni. Siapa? Saya tahu, saya bukan peramal lah, tapi tak tahu apa nak jadi ke depan tu. Tak tahu lah saya. Tak ada orang yang dua atas tu yang boleh diharap lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Memang tak expect apa-apa lah. Dulu boleh jaga kata habis-habis yang biru ni menang ke demo lah. Nah ni tak tahu nak kata lah. Habis-habis esok dapat kat mata sepet juga. Dapat kat mata sepet juga. Tapi tak tahu lah kan. Tak tahu. Tapi kat kita walaupun tak tahu, pasal kita pun bukan ditaklifkan pergi tentukan siapa nak perintah tak perintah. Kita hak ni mesti tahu. Mak pemerintah kita tak ambil tahu tu satu hal. Tapi ada juga taklif kita pasal
kita diperintahkan melantik pemimpin yang adil. Ada tanggungjawab mengundi walaupun satu, ada tanggungjawab diberi kat kita untuk melantik pemimpin adil. Mesti pemimpin betul. Itu satu hal. Itu bab wajib. Kalau fardu ain pun furu' ni usul ni. Jangan salah bab ketuhanan. Jangan salah meletakkan makhluk di tempat makhluk, Allah pada kedudukan Allah. Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Jangan mentuhankan makhluk. Dua tu prinsip besar. Prinsip Tuhan jangan faham salah, sifat-sifat makhluk bubuh ke dia. Untuk makhluk pula pergi bubuh sifat-sifat Tuhan. Memang kita tak pernah sembah selain Allah Ta'ala, tapi perasaan bertuhankan makhluk ada. Tak mana bertuhankan makhluk? Istilahnya ada dua sembahan kita. Apa dia sembahan? Sembah jasad, sembah Allah Ta'ala, tapi perasaan merasakan pergantungan kepada makhluk. Ini istilahnya dua ma'bud. Dua Tuhan. Istilahnya kita ada dua Tuhan. Jasad je kita bagi ke Allah Ta'ala, tapi perasaan macam mana? Perasaan kita bergantung kepada makhluk. Subhanallah. Salah tu. Astagfirullah. Salah tu. Jadi kita dalam bab ketuhanan ni mesti riliskan diri kita daripada ada rasa pergantungan pada makhluk. Dengar elok ayat tu. Bukan jangan buat apa hubungan dengan makhluk. Kan? Dengan makhluk kena ada hubungan pasal kita pun makhluk. Mana boleh tinggal keadaan kita sebagai makhluk? Hatta malaikat pun dia ada hubungan dia sebagai malaikat yang makhluk. Malaikat adalah makhluk. Makhluk kena buat tertib dan peraturan makhluk. Tapi hati kita sentiasa bergantung dengan Allah yang dia ialah khalik makhluk. Itu prinsip tauhid tu. Dan Allah pula yang kita duk bergantung harap dengan dia. Jangan ada pahaman-pahaman makhluk ke Allah Ta'ala. Dia bermata, dia bertangan, dia ada muka, dia duduk atas. Waktu ada ketika tertentu dia turun. Betul dia pun datang daripada satu tempat ke satu tempat. Ada ketika dia sakit, ada ketika dia sihat. Dalam hadis sebut belaka tu. Ya ibadi, kata dia, maridtu falam ta'udni, wahai hamba-Ku. Dalam hadis kursi sebut tu, aku sakit, kenapa kau tak pergi ziarah aku? Manja'ani masyian ji'tuhu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dalam keadaan berjalan, aku akan pergi pada dia dalam keadaan berlari. Macam yang tu semua mutasyabihat. Ada disiplin belajar dia. Satu ulama kita dah faham betul Allah memang dia wajib wujud dia kidam. Dia dah kidam, dia mustahil binasa. Nak faham apa pula? Mesti faham differences antara Allah dan makhluk. Orang putih lah. Mesti faham perbezaan sifat Allah ke makhluk. Jadi prinsip besar dia macam mana? Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala, jangan mentuhankan makhluk. Jadi khas yang dia sebut ni, tang mukhalafah ni, tang mana ni? Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Yang tu ciri besar. Adapun pahaman nanti ke depan juga nanti khas dalam bab wahdaniyah, dia akan fokus jangan mentuhankan makhluk. Dalam bab zat, dalam bab sifat, dalam bab af'al, khas fokus kita ulama yang kita sebut satu tiga tu lah. Yang tu ke depan insya-Allah. Tak mana yang tu nak fokus kepada jangan mentuhankan makhluk. Bab rasa pergantungan, pengharapan, menunaikan segala keperluan mesti i'tiqad, pegangan satu saja. Siapa? Allah. Zat Allah je wajib wujud, makhluk jaizul wujud. La ilaha illallah. Jadi pergantungan kita siapa? Mestilah pergantungan kita kepada yang wajib wujud, bukan mungkinul wujud. Istilahnya nisbah bergantung, nak bergantung pada orang celik ke yang buta. Nisbah kedudukan Allah wajib wujud, makhluk ni jaizul wujud, mungkinul wujud. Allah istilahnya melihat, makhluk buta. Kita nak boleh tunjuk jalan kepada buta si buta ke
kepada yang boleh melihat. Orang melihat saja, yang melihat saja boleh menunjuk jalan kepada yang buta. Makhluk dari segi prinsip semua buta. Mana boleh makhluk tunjuk ke makhluk? Allah, ni prinsip tahu mana? Jumpa nanti bab wahdaniyah. Ada bab kena belajar, itu pun kena faham betul tak? Jangan silap nanti. Nisbah lalu kita tak lalu lagi. Saya baru sebut next change coming soon. To be continued nanti ya, tu tengok. Ada further information. Memang kena belajar itu. Panjang umur jumpa insya-Allah. Nisbah kita nak belajar mukhalafah ni apa? Dia akan belajar tengok pihak ni dulu. Jangan memakhlukkan Allah Taala. Khas bab mukhalafah ni, jangan memakhlukkan Allah Taala. Makhluk dia jalan untuk kenal Allah Taala. Tak mana? Kenalilah ciri dan sifat makhluk. Apa yang memang khususiat ni makhluk, jangan dinisbahkan kepada Allah Taala. Kalau tak pernah belajar, macam mana nak faham tu? Itu yang saya kata Wahabi, dia tak belajar 13 macam kita ni. Paman-paman kayangan tu, dia tak belajar macam kita. Bahkan dikutuknya macam-macam, bahkan ada yang dikafir yang kita belajar macam ni. Bahkan di Yunani kan, dipalsafahkan kita belajar macam ni. Sedangkan semua ambil pada Quran hadis, dan dia ialah intipati yang muafakat dan akli dan nakli. Dia tak pahaman tu, dia sewil tu. Jagalah sikit, hati-hatilah pahaman kayangan ni. Pahaman kita ulama ahli sunnah wal jamaah yang dah susun kat kita ni, dia mau berjaga siap dah. Dia dah tahu apa akidah yang selamat, apa akidah yang rosak. Satu ulama kita nak jaga akidah kat kita ni, dia tulis lah, bukan saja yang kitab-kitab Arab satu hal, yang kita pula orang Melayu, ulama kita dah tulis dalam kitab Jawi dalam konteks kita, apa yang menyebabkan kesalahan dalam bab akidah dari segi percakapan, menyebabkan kita akan terpaling daripada pahaman dalam bab ketuhanan, mentuhankan, memakhlukkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang ni yang besar atas syarahan yang kita sebut bab mana? Bab atas namanya mukhalafah lil hawadis. Sekali lagi pula, mukhalafah ni ambil prinsip apa? Laisa kamitsli syai'. Mukhalafah ni ambil prinsip apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat Quran. Lagipun, bolehkah sama Allah Ta'ala dengan makhluk? Tak mungkin sama. Tak sama tu tak sama macam mana? Kalau bahasa Melayu, tak sama tu nak buat dua perbandingan yang sangat jauh, apa dia? Ibarat bumi dengan langit. Itu bahasa saja. Jangan tak faham ibarat bumi dengan langit. Ibarat macam timur dan barat. Lagi, ibarat dengan jauh panggang daripada api. Betul faham saya cakap apa? Itu semua bahasa-bahasa kiasan nak menunjukkan tak samanya satu kan. Kalau bahasa dekat, ibarat aur dengan tebing, macam irama dan lagu. Itu bahasa nak menunjukkan tak terpisah kan. Yang ni nak menunjukkan sangat jauh, ibarat macam Allah dan makhluk. Isyarat Quran, dia macam hidup dan mati. Dia macam si celek dan si buta. Dia ibarat macam terang dan gelap gulita. Itu bandingan. Jadi Allah Ta'ala dengan makhluk macam mana? Jauhnya beza. Jadi Allah wujud, kita ma'dum. Allah kidam, kita hadis. Allah baqa', kita fana. Takkan tiba-tiba Allah ada muka, kita ada muka. Biar betul. Dia faham muka tu ke Allah Ta'ala dulu. Sedangkan muka ni ciri makhluk, khususiat makhluk. Dah muka, tangan ni juzuk anggota khususiat makhluk. Ni ciri makhluk, bukan ciri Tuhan. Pasal bila ciri Tuhan, yang tu akan menyebabkan dia ada istilah berjuzuk beranggota. Sedangkan kul huwallahu ahad. Mau panjang nanti, yang tu yang kata ulama hurai, jangan mentuhankan makhluk nanti satu sudut. Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Ada lagi detail nanti ke dalam bab wahdaniyah tu. Dari sudut mukhalafah ni satu hal, dalam bab wahdaniyah pun satu hal lagi. Semua tu supaya clear, jelas. Jangan ada kesalahan dalam bab memahamkan siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Hadanallah. Baik, asal nak sebut tadi,
Mukhalafah ni ambil faham daripada laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil bahasa pula sekali lagi. Kita nak belajar ni apa? Mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah ni tahu apa makna mukhalafah? Terjemah bersalahan lah. Kita tengok dalam konteks Arab. Kalau tengok dalam konteks bahasa Arab dengan kaedah ilmu saraf, apa yang saya sebut istilah perbezaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala ni ibarat timur dan barat, ibarat macam bumi dan langit, ibarat jauh api daripada semanggang. Apa dia? Ibarat macam si hidup dan si mati, si celik dan si buta, ibarat dengan terang dan gelap gulita. Tak mana nak tengok perkataan mukhalafah. Kalau kita belajar ilmu saraf, mukhalafah ni daripada perkataan khalafa yukhalifu mukhalafatan khilafan fahuwa mukhalifun wa dhaka mukhalafun khalif la tukhalif mukhalafun mukhalafun mikhalafun. InsyaAllah kita akan belajar ilmu tu. Hari ni ada waktu, insyaAllah kita belajar nahwu lagi. Nanti ke depan kita belajar saraf pula. Dua tu kena seiring tak? Dia macam ibarat isi dan kuku, tak boleh dipisah. Ibarat irama dan lagu. Irama tak ada lagu, kacau. Lagu tak ada irama, kacau. Nak faham apa? Mukhalafah. Jadi mukhalafah tu daripada khalafah yukhalifu. Nak tengok dari mana? Wazan tu. Bahasa Arab ni bila khalafa yukhalifu, asalnya khalafa. Asal makna khalafa menyalahi, bersalahan. Tapi bila khalafa yukhalifu, dia ada makna berbalas-balas. Apa maksud berbalas-balas ni? Makhluk takkan serupa dengan Allah Ta'ala. Sebelah ni Allah takkan serupa dengan makhluk. Itulah maksud mukhalafah. Jadi khilaf ni maksudnya ni, khilaf ni Allah hidup, kita mati. Allah ada, kita tiada. Itulah mukhalafah. Allah kidam, kita hadis. Allah baqa', kita fana. Allah kuasa, kita lemah. Itulah mukhalafah. Allah melihat, kita buta. Jangan Allah melihat, kita melihat. Tak betul? Itu bukan mukhalafah. Allah melihat, kita buta. Kalau orang bersoal, buta ke kita? Sambung. Memang kita asal buta. Pasal kita bukan ada penglihatan. Allah yang waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia yang jadikan kamu penglihatan, pendengaran, sam'a pendengaran, penglihatan, dan dijadikan perasaan. Itu kita. Kita ni bukan ada ilmu pengetahuan, tak ada ilmu pun. Apa dia? Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ni dia yang keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak ada apa-apa ilmu pun. Bukan Allah ada ilmu, kita ada ilmu. Ilmu Allah, ilmu kita tidak. Allah alim, kita jahil. Ni ada macam sesuatu je, profesor pun ada, PhD pun ada, macam mana? Allah yang beri kita ilmu. Laluan dia akal, laluan dia guru, laluan. Siapa yang berilmu? Allah. Kita la ilma lana illa ma 'allamtana. Tu belajar tauhid. Nak faham apa? Mukhalafah. Ni rahsia mukhalafah. Kalau belajar bahasa Arab dia memang telan tu. Tuan saya tak tahu. Saya mula faham bahasa Arab tu, dapat faham mukhalafah tu, biasanya dah belajar pula tauhid, satu hal lah, dah faham dah satu sudut. Faham pula dengan kaedah kata jangan memakhlukkan Allah, jangan mentuhankan makhluk. Faham lagi. Lugah pula satu lagi, mukhalafah macam mana? Tak faham lugah, further pula, pergi ngaji khas pula untuk faham saraf, faham mukhalafah tu. Kan? Macam mana? Lagi faham lagi mantap, lagi faham lagi mantap, lagi faham lagi mantap. InsyaAllah tak akan berlaku silap dah kat situ. Memang tak silap lah. Kita belajar pula disiplin dengan ulama,
ambil di sebelah ulama ahli sunnah wal jamaah, memang tepatnya realiti, tepat betul dengan realiti. Kita pun memang pegang semua, memang tak ada perasaan mulah bahagi. Bahkan kita akan muskil pula ada orang yang kalau apa yang kita cerita ni dia tak boleh mempercayai, muskil kita. Satu muskil kita, orang tak boleh terima pahaman mukhalafah lil wadih ni, pelik. Kalau ada pun dia pahaman besi dia, macam besi kayangan tu, salah tu. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Jadi asal nak sebut ialah masih kita dah sebut prinsip mukhalafah. Yang ni saya nak sebut ni mukhalafah ni lah. Sedikit tadi ambil dalil, dan asal nak sebut mukhalafah ni nak faham la ilaha illallah muhkam, ayat muhkam untuk memprinsip ada kayu ukur parameter untuk membezakan Allah dan makhluk. Apa dia? La ilaha illallah. Saya sebut daripada mula pada situ tadi ya. Itu prinsip kita nak faham. Jadi mukhalafah ni apa kayu ukur dia? La ilaha illallah. Apa dia? Allah ghani, makhluk fakir. Bila makhluk fakir, letakkan makhluk tempat makhluk elok-elok. Bila Allah ghani, letakkan Allah kedudukan Allah elok-elok. Pasal itu dia punya parameter asal, usul atau apa, dia usuli untuk faham dalam bab ketuhanan ni. Allah mesti ghani, makhluk mesti fakir. Kefakiran makhluk mesti ke Allah Ta'ala. Allah ghani, mestilah ghani daripada makhluk. Mesti betul. Dia tak ghani tu jangan langsung ada nanti memakhlukkan Allah Ta'ala, dan nanti dia tak fakirnya makhluk jangan sampai mentuhankan makhluk. Saya macam prinsip kan. Baik. Jadi pahaman mukhalafah Allah Ta'ala, dia kata memang tak sama sekali. Allah takkan sama dengan makhluk, makhluk takkan sama sekali. Saya dah buat perbandingan macam-macam tu. Yang tu yang dia nak bagi hurai. Kita baca kat sikit. Terjemah mukhalafah lil wadis apa dia? Wajib bersalahan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya bagi segala yang baru. Didetailkan lagi pula. Apa dia? Tak samanya makhluk dengan Allah Ta'ala dan Allah dengan makhluk ni. Tak mana? Zat. Zat Allah takkan sama dengan makhluk. Zat makhluk takkan sama dengan zat Allah Ta'ala. Bila? Sedia kala dan sentiasa. Dulu bahasa kita sikit, dulu, kini dan selamanya. Dulu tu apa? Sedia kala. Itulah dulu. Saya guna dulu, kini, selamanya tu maksudnya past tense, present tense and future. Dulu, kini dan selamanya. Bunyi lagu tu sikit. Lagu tu main mana? Zaman kecil-kecil tu ada iklan. Iklan tu guna perkataan tu, dulu, kini, selamanya. Siapa ingat? Nak bagi 5 rupang? Iklan apa tu? Apa dia ingat? Apa dia? Bukan. Yang tu dia orang pakai. Kami tetap menyokong parti ni, dulu, kini, selamanya. Dia perkataan tu ada iklan dulu. Iklan dalam TV. Parti tu saja sebelum tu. Parti tu pakai kemudian. Tak. Saya tak tanya iklan dalam TV tu. Pen ke? Kilometriko ke? Kilometriko bukan dulu, kini, selamanya. Itu tulis beribu perkataan kilometriko. Saya kecil dengar tengok TV. Apalah lagu tu. Pengaruh iklan dalam kehidupan saya banyak. Tentu lah kan. Saya boleh nyanyi, tak tahu memang nyanyi tu kan. Saya biasa menyanyi lagu-lagu iklan lama. Budak-budak lah ni, iklan lah ni tak ada. Iklan lah ni menyampah tau. Dia tak ada ciri-ciri kesenian iklan tu. Dulu kita dengar iklan ni, dia ada kata-kata dia tu yang menyebabkan kita terpesona dengan iklan tu. Cerita mi Maggi je pun sedap lah. Mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Mi Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Maggi 2 minit. Dia cakap kan. Dia ada lagu yang menyebabkan kita tertarik. Lah ni Apollo. Menyampah saya tengok iklan tu. Cium. Tora, keropok, tora, keropok, tora. Tu Mak Sentul punya iklan tu.
Apa saya nak sebut? Okey, saya tanya soalan ni saja. Kita main cerita situ sikit. Yang ni tak rasa terhibur pun punya pasal lah. Sikit nak tanya gitu kan. Lagu apa tu? Dulu kini selamanya. Kilometriko lain. Kalau tulis beribu perkataan, kalau Peppermint, nak dengar lagu Peppermint? Peppermint dengan 2 jantung sepanjang hayatnya. Peppermint dengan 2 jantung. Peppermint ni memang ada 2 jantung kan, gambar Peppermint, gambar love 2 biji. Tak tahu? Ni orang tak kerti. Apa saya cerita iklan pula hari ni. Apa saya nak sebut tadi? Dulu kini selamanya tu. Okey, balik sini. Sudah, tak sebut iklan tak apalah. Cerita apa ni? Jadi dia bagi faham kat kita, mukhalafah Allah Ta'ala ni, bila lagi Allah Ta'ala mukhalafah ni? Allah Ta'ala mukhalafah, dia bagi syarah kat kita, sebut Allah tu nama. Nama, kita bercerita tentang Allah ni, bila nama mesti ada zat, mesti ada sifat. Okay. Dengar. Nama Allah Ta'ala pun mukhalafah dengan kita. Zat dia pun mukhalafah dengan kita. Atas disebut sifat dia pun mukhalafah dengan kita. Ada satu lagi, af'al dia pun mukhalafah dengan kita. Milik dia pun mukhalafah dengan kita. Satu ulama sebut ni huraian dia, masya-Allah, bestnya, detailnya. Satu ngaji lagi habis. Satu walaupun kita baca kitab ni kecil saya mengaji kalau jenis macam ni, baca kitab kecil, tapi apa yang saya tahu saya beruntah keluar. Saya mengaji ada passion guru macam tu, baca kitab kecil tapi apa yang ada kat dia semua dia buat keluar. Kalau dia cerita Wahabi lagi, dia muntah tu sampai Wahabi terterak macam tu kalau duduk depan. Satu saya kalau kelahi dengan Wahabi ni, saya pernah dengar guru pakar cerita Wahabi macam mana kaedah nak lawan Wahabi, apa hujah apa, kita dengar dia cakap tu. Walaupun masa tu kita dengar tu, kita bukan ada pandai apa-apa nak suruh apa, bukan kerti apa, tapi kita dengar cara dia berhujah, cara dia ambil dalil tu. Bila kita faham tu, inilah dia kata dulu, sikit tu. Jadi asal nak sebut mukhalafah Allah Ta'ala ni bukan saja sudut zat, sifat. Atas disebut, dia dah detail kat situ. Bila dia isyarat je gitu, kena faham. Kita sebut la ilaha illallah, Allah je bersifat uluhiyah. Allah, nama pun dah berbeza. Nama. Satu atas syarahan ulama sikit, khas sebut nama dulu, tak nak faham mukhalafah. Allah, nama dia. Tak ada siapa dibenarkan untuk letak nama-nama Allah. Tak boleh. Kalau ada manusia lah bubuh nama dia Allah, tak boleh. Nama dia Ar-Rahman, haram, berdosa besar. Pasal apa? Nama-nama Allah khas untuk Allah. Kalau nak letak juga, buang alif lam dia. Rahman saja, tak ada masalah. Rahman hidrolik, buang lah kau. Yang tu antara kaedah dia. Pakcik dolah tangkap siar kan. Ar-Rahman TV, ada mudah boleh, tak apa. Ar-Rahman TV tu maksudnya TV Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, Abdul Rahman, mesin terapi Al-Jabbar. Tak apa, pasal mesin terapi Al-Jabbar. Kalau bubuh dia ni apa? Ni Al-Jabbar. Tu salah. Memang ada isu dulu pun kan, mesin terapi Al-Jabbar tu yang bubuh elektrik, kita duduk atas kursi tu, ada elektrik statik tu, kalau kita pegang lampu Kalimantan tu menyala, pegang kan nyala, bukan ada sambung wayar apa-apa, pegang tu nyala. Dia pasang alat tu, dia tutup switch, tak nyala. Dia buka tu ada elektrik statik kat kita. Mesin tu dia panggil mesin terapi Al-Jabbar. Memang dia orang bising dulu, boleh ke buah nama Al-Jabbar ke nama Asma'ul Husna? Bukan haram ke buah nama Allah Ta'ala pada khas atas nama makhluk. Nama dia mesin terapi Al-Jabbar, tak apa kan. Lepas tu ada video yang dalam YouTube tu, nama Ar-Rahman TV. Tak salah ke buah nama Ar-Rahman TV? Ar-Rahman TV, bukan Ar-Rahman. Macam Masjid Ar-Rahman, tak ada masalah. Abdul Rahman, apa? Boleh.
Boleh? Masjid. Nama pun dah tak sama. Nama kita tak payah berbual Al-Ilam. Ahmad tak payah berbual Al-Ahmad yang buat bodoh. Dah isi makrifah dah, bukan gaduh berbual Al-Ilam. Tapi nama Allah Ta'ala semua ada Al-Ilam. Al-Khaliq, Al-Bari, As-Sami, Al-Alim, Al-Basir. Kenapa buat Al-Ilam? Bukan kenapa buat Al-Ilam. Dia khususiat Allah. Dahlah isim makrifah, ada Al-Ilam lagi. Tak faham sudah, tu kan ngaji lain. Tu kena ngaji isim makrifah, isi alam, bab alam. Yang itulah sebab Imam Sibawai, Allah Ta'ala tinggikan darjat dia, rahmatullah alaih. Tak mana dalam bab-bab pembahasan akidah ni, ulama bahas ada isi alam, ada isi domir. Isi domir, jumhur ulama kata lebih makrifah daripada isi alam. Imam Sibawai ni dia kata apa? Isim alam lagi makrifah daripada isim domir. Dan isi alam yang dimasukkan tu adalah semua asma'ullah, lebih makrifah. Dia ialah a'raful ma'arif daripada semua isim makrifah yang lain. Banyak orang jumpa tu belajar nahu. Tu yang kata ada bab kena belajar nahu juga baru faham apa bahas ulama. Itu ke? Padahal Imam Sibawai ni masyhur sangat. Ya. Bukan masalah dia tak kena tanya dalam kubur, dan sebab dia tak kena tanya dalam kubur tu pasal tu akidah dia dengan Allah Ta'ala, dengan sebab dia faham nahu tu, dia faham isi alam, khasnya nama-nama Allah. Dia ialah a'raful ma'arif, dia lebih makrifah berbanding dengan isim domir. Saya nak sebut tang kata nama Allah Ta'ala pun berbeza lah sikit. Kalau isim domir tu tak faham pun dengar contoh, kalau saya kata Ahmad dengan saya kata saya, mana lebih istilahnya lebih proper untuk menunjukkan pengkhususan munyah putih? Mana lebih khas, saya ke Ahmad? Boleh faham soalan? Saya tanya macam ni dulu, saya, kamu, mereka, mana khas? Mana lebih khas? Mereka, siapa-siapa mereka tu? Bukan saja ramai satu hal. Lagi dia bukan duduk dalam majlis. Mereka lain, mereka tu kamu kan. Tapi kalau kamu, orang yang kita duduk depan, orang duduk depan ramai tak? Ramai. Saya, boleh tak saya macam tu? Tak boleh lah. Mana khas? Saya, kamu, mereka, siapa khas? Saya. Okey, saya dengan Ahmad, mana lagi khas? Jumhur ulama nahu kata saya lagi khas daripada Ahmad. Kenapa saya? Saya tak boleh pergi orang lain. Ahmad, berapa juta orang Ahmad? Berapa orang nama Ahmad? Sebut tak? Ahmad Razaini ada, Ahmad Jalani ada, Ahmad Mencuri pun ada, Ahmad Nabi Muhammad pun ada. Macam-macam Ahmad ada. Ada Ahmad saja, ada tak? Ahmad Faqat, nama dia Ahmad saja. Sajalah saya sebut tuan. Ramai tak Ahmad? Yang mana khas? Ahmad ke saya? Saya tu istilah Arab dia panggil isim domir. Ahmad ni nama khas, proper noun, apa? Nama khas. Nama khas dengan ganti nama lagi khas daripada nama khas. Boleh faham? Pada Allah Ta'ala, nama khas lebih proper daripada domir. Contoh sebut Allah dengan saya, mana lagi makrifah? Allah. Kita nak belajar tauhid nama macam tu aku. Apa? Lebih kenal kita kepada Allah yang jadikan aku daripada kenal aku. Aku fakir. Aku berhajat padamu. Aku mayat, engkau bagi hidup. Aku tak ada, kau bagi ada. Kenal Allah Ta'ala lagi lebih kenal daripada kenal aku. Kenal aku pun dengan kenal aku ni fakir padamu ya Allah. Okey, ahli tauhid. Baru istilahnya kita makrifah ke Allah Ta'ala. Kita kenal ke Allah tu lebih daripada kenal diri kita. Jangan aku, kau tak ada aku kampung ni. Aku duit banyak. Aku habis tau.
Aku ada PhD. Apa PhD ada? Who? Einstein lo. Astagfirullah. Okey, saya nak sebut apa ni? Cerita ke isi domain dengan isi alam tu. Boleh faham? Alhamdulillah. Tak faham? Tobat ngaji lain. Ngaji lain. Saya mengaji dulu macam tu lah. Dengar. Ni ngaji. Tok guru duk syarah ni. Dia ajar nahwu ya. Tapi tauhid masuk, fiqh ada, tasawuf ada, politik ada. Tapi kita ada dengar disebut tu menarik. Memang kita boleh faham sesuatu, tapi nak faham betul-betul tu belum lagi. Tapi boleh faham. Tapi macam tak faham, tapi faham. Ya, ada faham tu yang tak boleh nak hurai faham tu. Tapi dia cerita tu sedap lah. Sedap. Best. Bila kita ngaji lama sikit, tu saya selalu sebut tu. Pasal saya punya proses belajar dulu macam tu. Ngaji lama sikit. Untuk taubat kena ngaji lain. Dulu pernah dengar dah. Allah, taubat kena ngaji lain pula. Ngaji lain. Ambil betul-betul, simpan betul-betul. Jadi macam selut baling, batu baling kat selut tu. Pelan betul-betul, simpan, ingat. Bila faham tu macam mana? Best ya. Best. Jadi kalau agak-agak neuron kepala otak tu tak apa nak boleh berjalan lagi, ngaji lama sikit lah. Ngaji lama sikit, baru dengar sekali. Kalau boleh faham, alhamdulillah, memang so special. Kalau yang sekali dengar pun boleh faham, pastikan jangan berhenti dah mengaji. Baru nak mula tu. Dia kata mula-mula pun ustaz tak sambung kelas nahwu ni berapa hari dah. Nanti biar dia lapar sikit tu. Baru suap balik. Itu pasal kita ada kesibukan sikit, ada urusan sikit. Apa cerita ni? Nak kata asal nak baca tadi, bila kata mukhalafah lil hadis ni, Allah Ta'ala ni mestilah menyalahi dengan makhluk, makhluk mestilah menyalahi dengan Allah Ta'ala dari sudut mana? Yang disebut zat, sifat. Saya dah sebut apa? Nama Allah pun dah berbeza. Nama dia berbeza, zat dia berbeza dengan makhluk, sifat dia berbeza dengan makhluk, sambung lagi. Perbuatan dia berbeza dengan makhluk, milik dia pun berbeza dengan makhluk. Milik Allah, milik hakiki. Milik kita, milik idafi. Tu ada idafi, itu tanya tu. Milik apa? Milik. Alah, nama je milik. Mana ada milik? Naik kapal terbang, naik bas, ada tiket. Ni tempat duduk saya. Tempat duduk saya. Kau punya? Tak, sewa. Turun nak habis. Tak. Rumah saya, kalau geran pun, ni tanah saya. Geran saya punya. Mati orang lain punya. Itu milik kita. Milik kita, milik idafi. Milik Allah Ta'ala, milik hakiki. Walaupun siapa hebat macam mana pun dalam dunia ni, macam mana, atas nama makhluk, semua makhluk milik Allah. Siap. Mana sama milik Allah Ta'ala, milik makhluk. Tu milik tak sama, perbuatan tak sama, sifat tak sama, zat tak sama, nama tak sama, semua tak sama. Mukhalafah. Apa maksud mukhalafah? Ke Allah tak sama dengan makhluk, makhluk takkan sama dengan Allah. Kalau pahaman kayangan, jaga. Banyak benda yang disamakan dengan Allah Ta'ala. Walaupun nampak dia tak sama. Lain kata dia muka Allah, muka kita. Tu kata dia bodoh. Pahaman kayangan ni. Jumpa nanti tempat dia, insya-Allah. Saya kata bodoh tu lembut lagi tu. Bahkan akidah tu boleh jadi kufur. Maksudnya apa? Dia tak faham apa sepatutnya dinisbah pada Allah Ta'ala, apa tak boleh dinisbah pada Allah Ta'ala. Pasal prinsip dah sebut dah. Mesti faham mukhalafah ni, jangan sampai ada kesalahan besar. Ambil muhkam dia, la ilaha illallah, sampai memahamkan makhluk tu. Jangan sampai mentuhankan makhluk, sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Jaga. Kesalahan tu kesalahan besar. Dua-dua bab tu kena jaga. Mudahan Allah Ta'ala bagi taufik hidayah kita, fahaman kita bab akidah ni. Jadi haloba pula kita minat nak belajar, dan dengan tu dijadikan kita begitu bersungguh-sungguh untuk capai tauhid ni, supaya kita hidup dan sebagai ahli tauhid, sentiasa dalam keadaan tauhid, dulu, kini, selamanya, dan hidup dalam keadaan iman, mati keadaan iman, dibangkitkan pun insya-Allah surely ada iman, dimasukkan dengan rahmat Allah Ta'ala kita ni ke dalam syurga esok dengan sebab iman. Amin. Tu kita baca kitab, betul? Paku.
saja guna munasabah itu. Situ dululah. Kita asal situ dulu pun nak habis ayat tu je tadi, pasal sebut dah atau nak tengok tempat berhenti. Wajib bersalahan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Saya sebut dah, asma' dia pun, af'al dia pun begitu, milik dia pun begitu. Tak mukhalafah dengan segala baharu ni pada sedia kala dan sentiasa. Sedia kala tu yang saya guna bahasa dulu, sentiasa tu kini, sentiasa tu selamanya. Siapa boleh jawab yang tepi, saya bagi 5 kupang. Lagu apa, iklan apa tu? orang baru tak tahu tu. Dia lagu lama, iklan. Kalau tak hidup zaman saya tak tahu tu. Zaman saya pun masa dia hidup tu dia tak tengok TV, tak boleh tak. Saya tengok TV dulu, gigit. Tua-tua ni tak tengok TV. Tapi tengok kat internet. Tu ialah tengok internet lebih daripada tengok TV. Sudah tu cerita lain pula nanti. Baik, maknanya tiada suatu benda yang menyamai dengan zat Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Dan tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifat Allah Ta'ala pada sedia kala dan sentiasa. Kalau kita nak buat ayat dengan saya dah sebut, macam mana? Tiada apa yang sama nama Allah Ta'ala dengan makhluk. Macam mana? Sedia kala dan sentiasa. Ambil bahasa kita hadam, dulu, kini, selamanya. Sikit nak guna ulah bahasa itu sikit. Af'al Allah Ta'ala, zat sifat dia sebut. Perbuatan Allah Ta'ala takkan sama dengan makhluk. Perbuatan makhluk takkan sama dengan Allah Ta'ala. Dulu, kini, selamanya. Kalau kata Allah turun, makhluk turun, bukan Allah turun. Allah tak perlu turun untuk bagi rahmat. Yang turun rahmat dia, yang turun malaikat dia, yang turun perintah dia, yang turun dalangan dia. Allah Ta'ala tak perlu turun-turun. Takkan dia nak mengampun, dia kena turun ke langit baru dia bagi keampunan. Subhanallah. Itu beza makhluk punya turun. Makhluk memang turun berpindah daripada tempat atas ke tempat bawah. Makhluk perlu datang daripada satu tempat ke satu tempat. Allah tak perlu datang untuk dia buat satu. Kan perbuatan dia kun fayakun. Apa masalah dia nak beri keampunan? Perlu ke turun? Kalau turun datang pun dalam hadis dalam Quran, mesti bukan makna turun yang kita faham ke makhluk turun. Itu kata perbuatan dia berbeza dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk tak sama dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah takkan sama dengan makhluk. Mesti ada prinsip yang besar kena faham. Ada disiplin, ada ilmu dia nanti ke depan. InsyaAllah hanya orang jumpa. Sekali lalu dia sebut ni. Begitu juga bab milik. Macam mana? Milik makhluk pun takkan sama dengan milik Allah Ta'ala. Dulu, kini, selamanya. Bahasa ni bila? Sedia kala lagi dan sentiasa sampai bila-bila. Allah dia tak akan berubah sama sekali. Yang berubah makhluk, yang tu pun dah berbeza dah. Makhluk sentiasa berubah-ubah, tak pernah kekal pada sifat dia dan zat dia, af'al dia, milik dia pada masa yang kedua. Takkan kekal. Dia akan sentiasa berubah. Allah tak pernah berubah, dulu, kini, selamanya, sedia kala dan sentiasa. InsyaAllah kita sambung. Maka ia bukan jirim. Yang ni dia yang sebut, apa dia ciri makhluk dari sudut zat. Yang kata zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Zat makhluk tak sama dengan Allah Ta'ala. Jadi nak hurai apa? Hurailah makhluk dengan ciri makhluk. Ciri makhluk antaranya ada istilah jirim, jisim, jauhar, jisim latif. Jumpa dia ada pihak, berpihak, ada di pihak ambil manfaat, ada ambil faedah, ada berkerana-kerana. Ni makhluknya ciri. Ciri makhluk jangan dinisbah Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita jumpa ke depan ni, dia nak hurai apa ciri-ciri makhluk. Yang ni istilahnya ciri makhluk dari sudut zat. Zat Allah nyahkan, tidak akan bersihkan, tanzihkan daripada Allah Ta'ala sifat-sifat yang khas atas nama ni ciri dan sifat makhluk itu. Situ dulu. Ada soal? Yang duduk atas arah kan. Kita kata tak boleh duduk atas arah. Kita kata tak boleh duduk atas arah, tapi kita kata Allah mendengar, melihat. Kita tak lawan dia. Itulah lawan dia tu. Dia tak faham apa yang sifat Allah Ta'ala, apa sifat makhluk.
Tu saya kata Allah mendengar melihat, dia faham kita pun mendengar melihat kan. Mendengar melihat, siapa yang mendengar, siapa yang melihat? Jawab. Kita bukan dengar kan ni? Allah bagi kita dengar. Siap. Wahabi dia je situ jadi muskil. Kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Jadi apa salahnya nak kata Allah ada muka, kita ada muka? Hidup ni sifat. Sifat pun kita hidup, Allah Ta'ala hidup. Kau menyamakan hidup Allah Ta'ala dengan hidup kita, tak betul. Itu yang ulama sebut. Hidup ni sifat siapa? Hidup ni sifat sempurna ke sifat tak sempurna? Boleh faham soalan? Memang dia orang akan bercakap macam tu kan. Dia datangkan muskil supaya nak menegakkan menang basah dia itu. Dia kata, itu Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar. Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Allah Ta'ala hidup, kita hidup. Tu boleh pula, sama pula dengan Allah Ta'ala. Kalau dia faham sama, memang sah kufur. Apa pula sama? Allah yang hidup. Quran sebut isyarat macam mana? Huwal hayyu. Dia saja hidup. Dia ada makna khususiat huwal hayyu. Huwa tu isim dhamir, ma'rifah, mubtada'. Al-hayyu tu khabar dia, pun ma'rifah juga. Mubtada' dan khabar bila dua-duanya ma'rifah, ditufidul hasra. Dia akan bermakna Allah jua yang hidup. Quran pula sebut innaka mayyitun, kamu ni mayat. Jadi kita bukan hidup, kita dihidupkan. Mana sama? Sama ke yang hidup dengan yang dihidupkan? Tak sama. Siapa kata sama? Wahabi. Situ kecoh dia. Kita melihat ke Allah melihat? Allah melihat sifat kesempurnaan. Buta ni sifat kekurangan. Siapa buta? Siapa? Kita buta. Bukan melihat ke? Sama? Dapat tauhid. Alhamdulillah. Allah bagi kita melihat. Okey. Allah duduk atas arah, kita duduk atas arah. Sorry. Allah duduk atas arah. Kita duduk kat bumi. Duduk di arah ni, duduk di sesuatu tempat ni, sifat sempurna ke sifat kekurangan? Jadi mana yang duduk ni sifat siapa? Kita duduk di bumi, betul? Allah duduk di aras, subhanallah. Betul sepih dah. Pasal apa pula? Aras ni makhluk Allah. Akal tak boleh terima Allah duduk di aras, tak boleh. Dia kata duduk main pakal waktu tu tak main akal, nak main apa? Main bontot. Begitu geram. Main kepala lutut. Alat kita pakai akal. Dia tak pakai akal langsung tu yang dia kata Allah melihat, kita melihat. Boleh pula Allah melihat, kita melihat. Bodoh. Allah melihat, kita buta. Allah bagi kita melihat. Allah ada, kita ada. Boleh pula? Tak. Allah ada, kita asal tak ada. Allah, kita diadakan. Betul tauhid. Betul, kita duduk di bumi. Kita duduk di bumi. Allah di daerah. Tidak. Pasal apa? Tak membolehkan untuk kata Allah di arah tu pasal apa? Pasal itu akan menafikan muhkam la ilaha illallah. Ke Allah ilah dia. Ilah ni mesti sifat dia apa? Ghani. Betul. Yang fakir siapa? Makhluk betul tak duduk di bumi dan dia fakir, betul tak? Fakir pun sebenarnya dia berhajat kat bumi ke berhajat kat Allah? Okey, siap. Jadi walaupun makhluk duduk di bumi, sebenarnya makhluk berhajat kat siapa? Allah. Allah yang sediakan bumi untuk makhluk. Bumi ni laluan untuk makhluk boleh duduk. Kalau tidak, kita duduk kat space macam ni. Okey, siap. Allah, dia tak hajat pada sesuatu tak? Dia hajat kepada arash. Tidak. Sebelum ada arash, dia ada tak? Ada tak? Jadi ada Allah, adakah dengan adanya mesti di arash? Tidak. Untuk adakah keberangkalian dan kebolehan untuk kata Allah di arash? Subhanallah. Tu dia punya parameter dia. Betul saya jawab sekali lalu tu? Memang kalau dia tengok perkataan pahaman-pahaman kayangan ni, pahaman-pahaman kayangan ni, memang itu hujah dia. Memang dia tengok di situ muskil dia. Di situ muskil dia. Dia kata, kita melihat, Allah Ta'ala melihat. Boleh pula. Nak apa salahnya nak kata Allah ada muka, kita ada muka? Mestilah melihat kita lain, melihat Allah Ta'ala lain, muka Allah Ta'ala lain, muka kita lain. Yang inilah kecelaruan yang ada kat dia. Dengar elok saya sebut. Saya dah sebut dengan khalafa, yukhalifu, mukhalafah. Allah ke kita tak sama,
Kita dengan Allah Ta'ala tak sama. Bahasa yang dipakai bumi, langit, timur, barat, si buta dengan si celik, cahaya dengan gelap gulita, jauh beza sama sekali Allah dengan makhluk. Pasal Allah ilah, Allah ghani, fakir. Si fakir takkan sama dengan si ghani. Prinsip. Macam mana dia boleh muskil? Allah mendengar, kita mendengar. Astaghfirullah, subhanallah. Itu saya jawab. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.